Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatul din, a'azakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ikhwan, alhamdulillah kita sambung membaca lagi buku Syarah Aqidah Ahlussunnah. Malam ini rasanya kita sampai pada muka surat 223. Kita masuk pembahasan yang ke-19, iaitu beriman kepada para malaikat. Apakah tafsiran mazhab Ahlussunnah kepada makna beriman kepada malaikat? Ahlussunnah mengimani adanya malaikat yang ditugaskan Allah di dunia dan di akhirat. Malaikat adalah alam ghaib, makhluk dan hamba Allah Azza wa Jalla. Malaikat sama sekali tidak memiliki keistimewaan rububiyah dan uluhiyah. Maksudnya, malaikat tidak ada sifat ketuhanan. Kita tidak boleh tauhidkan malaikat. Kita hanya boleh tauhidkan Allah sahaja. Tauhidkan Allah. Tauhid malaikat tidak boleh. Sebab malaikat, para nabi tidak memiliki rububiyah dan uluhiyah. Apa makna rububiyah? Sifat menjadikan. Mereka bukan khalik. Mereka diciptakan dengan tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu. Jadi kalau ada dalam dunia agama-agama yang menyembah malaikat, ini adalah agama yang sesat. Atau mengangkat martabat malaikat macam martabat Tuhan, ini agama yang sesat. Allah menciptakannya, yakni malaikat daripada cahaya, serta memberikan ketaatan yang sempurna serta kekuatan untuk melaksanakan ketaatan itu. Jadi ada beza di antara penciptaan ada beza di antara penciptaan Allah kepada malaikat dengan Allah menciptakan kita. Ada beza. Allah menciptakan malaikat untuk ibadah. Ini dapat kita ikuti pada ayat surah Al-Anbiya ayat 26 sampai 29. Ayat 26 sampai 29. Masyaalahnya. Ini pakailah. Pakailah. Pada ayat 26-29 surah Al-Anbiya Allah menyatakan tentang tujuan malaikat itu. Allah katakan, wa qalu takhadha ar-rahmanu walada subhana bal ibadun mukramun. Allah katakan, dan mereka menyatakan Tuhan Ar-Rahman itu ada anak. Subhana. Allah menafikan tuduhan itu. Allah menolak tuduhan itu. Kita tengok Allah tolak dengan satu kalimah dia. Subhana. Maha suci Allah. Artinya daripada situ kita tahu Subhana itu Allah membersihkan dirinya daripada tuduhan-tuduhan syirik. Kita kata Subhanallah. Apa makna Subhanallah? Kita kata Maha suci Allah. Suci Allah daripada apa? Daripada tuduhan syirik. Pasal itu dikatakan Subhanallahi amma yushrikun.
Suci Allah Ta'ala itu daripada apa yang mereka syirikkan. Subhanallahi amma yasifun. Suci Allah Ta'ala itu daripada apa yang mereka sifatkan. Dia bersifat Allah ada anak, Allah ada isteri. Bersih Allah daripada tuduhan itu. Wa qalu, mereka kata, ittakhadha ar-rahmanu walada. Jadikan bagi Ar-Rahman itu anak. Allah kata subhanahu, Maha suci Allah. Maka Allah menyatakan bal ibadun mukramun. Malaikat itu bukan anak Tuhan. Malaikat itu bukan anak Tuhan. Malaikat itu bukan adik-beradik Tuhan. Tetapi malaikat itu ibadun, hamba-hamba Allah, mukramun, yang mulia, yang tinggi. Yang mulia, yang tinggi. Maka daripada ayat itu kita tahu malaikat itu diciptakan oleh Allah dengan penuh kemuliaan. Kita diciptakan dengan kemuliaan. Kita diciptakan dengan kemuliaan. Kita diciptakan untuk liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Malaikat pun diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Kita pun diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tapi malaikat ada cara ibadahnya. Manusia dan jin ada cara ibadahnya. Maka kerana itu malaikat diberi satu keistimewaan, diberi kekuatan untuk mentaati Allah. Diberi kekuatan, diberi dorongan, diberi semangat, diberi ruh yang kuat untuk mentaati Allah. Tetapi manusia diberi cubaan yang kuat untuk mentaati Allah. Kita diberi cubaan. Ketika kita jatuh, kita rebah, kita bangun. Kita jatuh, kita rebah, kita bangun. Itulah perjalanan kita menyempurnakan ujian sampai kita balik ke Allah. Sampai ada rekod di sisi Allah. Kita ini hamba yang bagaimana di dalam menjalankan makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ikhwatul iman, Allah muliakan malaikat ini. Allah dalam ini disebut Allah muliakan malaikat ini dengan Allah menjadikan malaikat itu daripada cahaya. Cahaya nur malaikat ini daripada nur. Nur cahaya yang tidak menyakiti. Kalau nar, api yang menyakiti. Malaikat nur, dia tidak menyakiti. Dia pergi mana dia tak boleh sakit orang. Dia nur. Dalil bahawa malaikat diciptakan daripada cahaya adalah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum." Hadis Imam Ahmad dan Muslim. Malaikat dicipta daripada cahaya. Jin dicipta dari api yang menyala-nyala. Dan Adam alaihissalam dicipta dari apa yang telah disifatkan pada kalian. Adam dicipta daripada apa yang telah disifatkan kepada kalian. Adam dicipta daripada apa yang pernah aku ceritakan kepada kamu. Nabi pernah cerita sebelum. Bagaimana Allah buat Adam, bagaimana Allah jadikan Adam. Subhanallah. Maka ikhwan, kita belajar sesuatu di sini. Apa dia? Kejadian malaikat. Juga teringat saya di sini tentang orang bercakap tentang zikir. Ingat, hasbi rabbi jadallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu. Apa yang saya teringat pada kalimah nur Muhammad? Saya bertanya satu soalan, Muhammad itu manusia atau malaikat? Muhammad itu manusia atau malaikat? Manusia. Manusia berasal daripada siapa? Daripada Adam. Adam berasal daripada mana? Daripada apa yang telah aku sifatkan kepada kamu dahulu, iaitu daripada tanah. Adam daripada tanah, malaikat daripada nur, cahaya. Iblis, jin daripada nar, daripada api. Baik. Ketika dia menyatakan nur Muhammad, nur itu maksud dia apa? Cahaya. Dia kata nur Muhammad, cahaya Muhammad. Cukup apa nama? Hasbi rabbi jadallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu. Cahaya Muhammad.
Artinya di situ Muhammad daripada cahaya. Kalau Muhammad daripada cahaya, Muhammad duduk dalam kumpulan mana? Kumpulan malaikat. Setuju tak kita Muhammad malaikat? Tak setuju. Habis Nur Muhammad itu siapa dia? Nur Muhammad tak pernah ada. Sebab yang dicipta daripada Nur ni siapa dia? Malaikat. Maka kalau kita nak membenarkan Nur Muhammad, bermakna Nur Muhammad itu malaikat. Dan Nabi Muhammad itu adalah malaikat. Nabi Muhammad daripada Adam. Adam daripada Adam. Dalam Quran Allah kata kepada Iblis, Allah kata, ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtani biyadayya. Hai Adam, apa yang wahai Iblis, apa yang menghalang kamu untuk sujud kepada Adam, sedangkan Adam itu aku buat dengan tangan aku sendiri. Aku olah Adam dengan tangan aku. Adam itu aku buat dengan tangan aku. Apa yang menghalang kamu untuk sujud? Barang yang aku buat dengan tangan aku. Maka Adam dibuat daripada tangan. Anak cucu Adam datang daripada benih Adam dan Hawa. Benih Adam dan Hawa daripada air yang memancar. Termasuklah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang daripada benih ayah yang Abdullah dan Aminah. Abdullah dan Aminah berkahwin bercampur, maka terbitlah Muhammad. Daripada jadi Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad cara kena mula dengan Nuh. Sebab dia bukan malaikat, dia adalah daripada Adam. Maka kalau orang kata wujudnya Nur Muhammad, dia telah mengisytiharkan Muhammad itu daripada malaikat, daripada Nur. Apa yang dibuat daripada Nur? Dekat. Quran kata dalam surah Al-Kahfi, Allah suruh Nabi Muhammad cakap, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakanlah aku ini manusia seperti kamu. Bukan malaikat, dia manusia. Kalau dia manusia, dia daripada Adam. Adam daripada tanah, kita daripada saripati Adam. Kita daripada ayam benih Adam. Bercampur Adam dan Hawa, jadi keturunan yang pertama. Bercampur, cipta lagi keturunan, sampailah Aminah menikah dengan Abdullah, bercampur, terciptalah Muhammad SAW. Maka di mana Nur Muhammad itu tidak ada kena mengenal dan silsilah kejadian. Habib doa hasbi rabbi jalallah ni kata apa? Mana kau mana? Dari segi fakta pun tak betul lah. Tidak ada Nur Muhammad, tak ada. Habib dia buat kata, ni apa dia buat ni? Hukuman. Nampak ni kayak hukuman. Ini dah boleh hukuman. Ini hukuman. Jadi mana-mana saya faham Pak Karim, Pak Hasan, kita kena hati-hati dengan hukuman. K-U-M-A-N. Baca adik, hukuman. K-U-M-A-N, hukuman. Baik. K itu apa dia? K itu bila kita baca hadis, kita baca Quran, dia bawa K kepada kita. Kita kata ni hadis ni, dia kata kitab tu kitab. Tu K yang pertama. Kita baca hadis, dia bawa kitab. Kitab tu kitab ni, kitab tu kata kitab ni kata. Dia ambil kitab lawan hadis. Tak cukup kitab, dia ambil U, K-U. Apa dia? Ustaz tu ustaz ni. Ustaz tu ustaz ni. Kita baca hadis, dia ambil U. Ustaz tu ustaz ni. Kita baca hadis lagi, dia ambil M, K-U-M. M tu apa dia? Majority, orang ramai. Orang ramai dia buat lagu tu, orang ramai lawan Nabi ni. Orang ramai lawan Nabi, orang ramai lawan hadis, orang ramai lawan dalil. Dia pakai tu. Kemudian kita bertahan hadis lagi, dia bawa A, K-U-M-A. A apa dia? Dah ada tu. Ada. Dia ambil adat lawan kita. Dia ambil adat lawan kita. Dia lawan kita dengan adat pun tak berjalan. Dia lawan dengan yang akhir, penutup kepada kuman. Apa dia? Niat. Niat kita bagus. Walaupun Nabi tak buat, kita buat, niat kita bagus apa? Maka apabila tercipta kitab tu, kitab ni, ustaz tu, ustaz ni, majoriti dan majoriti macam tu, orang ramai macam tu, adat macam ni, niat bagus, tersusunlah kalimah kuman. Bila kuman, dia adalah penyakit dalam dia penyakit. Mesti kita kata mana ada Nur Muhammad, ini kita baca Nur ini malaikat. Tengok
Malam ni kita dapat ilmu apa dia? Bila kita belajar beriman pada malaikat, kita boleh tolak hasbi rabbi jalla. Sebelum ni kita nak tolak macam mana? Macam mana kita nak tolak? Dan orang kata Nabi Muhammad daripada nur, kita pun nur lah. Nabi Muhammad daripada nur, ya Allah, dengan berkat nur Muhammad, terimalah. Hari ni kita belajar, kita jumpa hadis Imam Ahmad, Imam Muslim, yang jadi daripada nur adalah malaikat, bukan Nabi Muhammad. Yang jadi daripada nur adalah malaikat, bukan Nabi Muhammad. Yang jadi daripada nar adalah jin-jin, setan-setan, iblis-iblis, ipret-ipret. Yang jadi daripada Adam itu adalah manusia. Daripada Adam daripada tanah, kita daripada salib batin Adam. Hari ini sahaja buat kita fikir macam mana kita nak pilih hasbi rabbi jalla ma fi qalbi khairullah nur Muhammad sallallahu. Maka itulah pentingnya kita mengenai syarah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penting, sangat penting dan sangat penting. Malaikat adalah makhluk Allah yang besar, seperti disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Malaikat adalah makhluk Allah yang besar. Dia bukan kecil-kecil, dia besar. Makhluk Allah besar-besar. Contohnya, sifat para malaikat yang memikul arash. Mari kita tengok, dia bawa satu contoh kepada kita. Ada malaikat Allah Ta'ala buat besar mana dia? Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusia dan batu akan masuk ke dalam neraka. Manusia yang kafir, manusia yang mati syirik, manusia yang mati dosa besar dan tidak diampun oleh Allah, dia masuk neraka. Sampai satu masa Allah nak menebus dia. Kerana Islam dia tak usah, Allah keluarkan dia daripada neraka. Mungkin dengan syafaat Nabi ke, ataupun mungkin dengan sifat rahman Allah itu sendiri, Allah bubuh dia dalam syurga dia. Tetapi manusia yang neraka, yang kafir, yang musyrikin, yang dosa besar dia yang tidak diampun, kalau dia muslimin, dia akan masuk ke dalam neraka. Dan juga hijarah, batu-batu. Batu yang mana masuk neraka? Batu yang diolah disembah. Batu-batu yang dibuat tokoh-tokoh. Batu-batu yang dibuat dewa-dewa. Batu-batu yang dipuja, yang dianggap di situ ada roh Tuhan, dianggap dia baik, dianggap dia ada kuasa. Batu-batu itu semua adalah syirik, adalah sekutu Allah, adalah tauhid. Maka Allah buang batu-batu itu ke dalam neraka. Allah buang batu itu ke dalam neraka, menunjukkan betapa benci Allah dengan syirik. Allah buang. Penjaganya, masa Allah masukkan manusia dan batu-batu dalam neraka, neraka itu ada penjaga. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras. Yang jaga neraka ini siapa dia? Malaikatun ghiladun shidadun. Malaikat yang bengis, yang besar, yang kasar. Menunjukkan dia tak ada kesebelah kepada ahli neraka. Dia hanya taat kepada Allah. Allah kata azab, dia azab. Cuba bayang, yang dikatakan ayat mendidih dalam neraka itu malaikat pegang. Malaikat pegang. Malaikat ini makhluk yang mulia. Di mana kemuliaan dia? Kemuliaan dia ketika dia mentaati Allah. Dia sangat luar biasa mentaati Tuhan. Sangat luar biasa. Allah kata cabut perasaan kesias kamu pada manusia. Dia cabut perasaan itu. Begitu taat kepada Allah. Dia ambil ayat neraka yang panas-panas itu, dia jurus atas kepada ahli neraka yang manusia, menjerit melolong. Allah kata pada mereka, katalah kepada orang yang sedang tersiksa ini, zuqul azab al-harim. Rasalah azab. Dia berkata, rasalah azab. Ketaatan yang luar biasa. Ketaatan yang luar biasa. Manusia tidak mampu taat Allah seperti itu. Tak mampu manusia. Allah semua sembahyang di awal waktu, kita ada tengah 2,000 alasan. Allah semua sembahyang di awal waktu, kita ada 2,000 alasan. Allah kata buat korban, kita ada 3,050 alasan. Tak ada duit dah, tak cukup duit dah, nak paisa lah.
Tapi memang kalian ada duit, buat korban sedekah. Memang kalian ada duit, buat korban sedekah. Kita ada 3,500 alasan. Subhanallah, malaikat cabut. Senang kan nak cabut perasaan kasih kepada orang, tapi dia cabut kelenturan. Dia unik, dia kasar, tetapi dia hebat berhubung dengan Allah. Sangat hebat malaikat itu. Kata dia, yang tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini sifat mereka. La ya'sunallah ma amarahum. La ya'sunallah, dia tidak bermaksiat kepada Allah, ma amarahum, atas apa yang dia diarahkan. Wa yaf'aluna, dan dia selalu melakukan ma yu'marun, apa yang diarah dan diperintah kepada Allah. Kita baca apa itu? Tentang Deksi, Sidek kan Deksi, Laut Mati, Deksi, Laut Mati di Jordan, perkampungan Nabi Allah Lut alaihi salam. Malaikat tak ada simpati dengan manusia. Dia angkat kampung mereka, dia terbalikkan, dia berenang masuk ke bumi. Dia ada perasaan. Malaikat paling berperasaan kepada orang mukmin. Tetapi pasal apa dia buat? La ya'sunallah. Dia tidak dijadikan untuk bermaksiat kepada Allah. Allah kata ambil dia. Ketika Allah kata turun kamu, ambil tanah, aku nak buat ada. Malaikat mempunyai akal yang sangat hebat. Akal yang sangat hebat. Malaikat boleh bertanya, ya Allah, untuk apa turun-turun? Bukan hang boleh perintah pun tanah boleh datang. Tak, dia tidak tanya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Pasal itu, apabila kita baca Quran, malaikat berkata, adakah kamu nak buat manusia yang berbunuh-bunuhan? Kita tidak boleh tafsir itu sebagai malaikat membantah kejadian manusia. Tidak boleh. Kerana bantah itu maksiat. Bantah itu maksiat. Tetapi apa yang kita tafsirkan, malaikat meminta ilmu daripada Allah. Sampai malaikat menyatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. La ilma lana, tidak ada ilmu pada kami ya Allah, illa ma 'allamtana, melainkan apa yang kau ilmukan kami ya Allah. Subhanak, engkau maha suci ya Allah. Kerana ada kalimah itu, tidak boleh dikatakan malaikat membantah kejadian manusia. Tidak sesuai. Itu bukan sifat malaikat. Nanti kita akan baca belakang ini apa dia? Hak-hak malaikat kepada manusia. Oh, sangat istimewa. Malaikat ada hak kepada manusia yang dia akan tunjuk di hari akhirat. Kalau kita tak bagi hak, kita kena bagi hak malaikat. Ini kita baca di dalam beriman kepada malaikat di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Yang patut iman, kita belajar apa pada ayat ini? Malaikat itu makhluk yang besar. Makhluk yang besar. Malaikat tidak memerlukan makan dan minum. Dia kata butuh. Saya terjemah siap. Saya mengajar di Penang. Ini Melayu. Dia kata butuh, dia butuh Melayu. Jadi di Indonesia memerlukan. Malaikat tidak memerlukan makan dan minum. Seperti kisah Nabi Ibrahim AS dengan tetamunya, dengan tetamu malaikatnya. Allah Ta'ala berfirman, Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salaman qala salamun qawmun mukramun qala salamun qawmun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف بشروه بغلام عليم. Al-Dhariyat 24-28. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, yakni malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucap salaman, yakni mengucap assalamualaikum salaman. Ibrahim menjawab salamun. Ibrahim jawab salam. Kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.
Ikhwatul iman, kita sambung terjemahan dia. Sudahkah sampai kepada kamu Muhammad cerita kamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucap salaman. Ibrahim menjawab, salamu, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silakan kamu makan. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut kepada mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yakni Ishaq alaihissalam. Dia nak bawa dalil kepada kita di sini apa dia? Nabi Ibrahim jamu malaikat makan, malaikat tak makan. Ini menunjukkan malaikat satu makhluk Allah tak makan. Dan artinya itu Allah memiliki satu makhluk yang besar yang Allah telah masukkan fitrah dan hati mereka itu untuk ibadat, dan mereka tidak berhajat pada santan. Jadi kalau Allah ada makhluk dia beribadat tak makan tak minum, itu Allah yang kata dengan makhluk yang makan minum tapi tak membuat ibadat. Allah yang kata. Tidak ada keheranan kalau penduduk bumi manusia tak mau beriman, tak heran. Sebab Allah ada malaikat, Allah buat rezeki begitu banyak, dia tidak berhajat, tak pernah maksud. Allah ada makhluk itu. Kita kata kalaulah manusia seluruh dunia boleh beriman, baguslah. Tak bagus. Allah telah ada makhluk yang telah beriman dan tidak maksiat. Malaikat. Patut kalau Allah nak berbangga, dia berbangga sehabis-habisnya. Apa ni tidak? Malaikat tak tidak. Apa makan? Apa minta rezeki? Apa tak malu lah? Malaikat tak pernah minta rezeki. Ibadat. Bahkan naluri dia tak pernah menerangkan Allah. Apa? Kalau Allah buat pertimbangan itu untuk menolak seluruhnya daripada kita, habislah kita nak. Tetapi Allah tak pernah buat demikian. Allah tak pernah buat demikian. Kita minta dia bagi. Kita bukan satu-satu hamba Allah yang saleh. Kita ini di antara rumpun makhluk-makhluk Allah. Bahkan atas belakang, atas bau, atas dalam kehidupan kita ini banyak kesalahan kita buat. Pun demikian, banyak hajat kita telah Tuhan penuhi. Kalau Allah nak pakailah silap kita itu, setiap ayat dia bagi, tak bagi, memang layak. Dan dia bandingkan maksiat kita dengan ketaatan malaikat, kita kena di bumi lagi, tak payah masuk dalam kubur. Tetapi Tuhan tak pernah buat demikian. Luasnya maghfirah, luasnya rahmat. Pasal itulah begitu banyak nama Allah yang selalu kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu dahsyat Allah berhubung dengan hamba. Tetapi masalah dia, hamba ini tidak memiliki hati yang kisah kepada Allah. Masalah dia, manusia ini tidak ada hati yang lembut kepada Tuhan. Kalau manusia nak buat perbandingan dengan malaikat, manusia akan malu dan kisah kepada Allah. Apalah nilai aku ini di sisi Allah, sedangkan dia ada malaikat, makhluk malaikat tak pernah bermaksiat. Bukan tak pernah, lindah maksiat tak. Nak meninggalkan ibadat untuk apa? Untuk pergi makan pun tak pernah. Meninggalkan ibadat untuk tidur pun tak pernah. Meninggalkan ibadat untuk memuas nafsu tak pernah. Kita tinggal ibadat untuk makan, tinggal ibadat untuk nafsu, tinggal ibadat untuk itu, tinggal untuk itu. Kalau itu kita isap di tengah malam ketika tahajud, kita akan isap dalam masa kecil sangat. Kita ini makhluk yang duduk di dunia. Karena itu tidak ada kekurangan di sisi Allah. Subhanallah. Sebab itu bila dalam ayat tadi dikatakan ambillah bagi Tuhan itu anak, Allah menjawab Subhanallah, Maha Suci. Bal ibadun mukramun. Bahkan malaikat itu, kalau penduduk bumi buat syirik, aku ada ibad, aku ada hamba-hamba yang mulia daripada penduduk bumi, malaikat. Mereka beribadah kepada Subhanallah dan Subhanallah. Juga satu ayat lagi menceritakan sifat para malaikat. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salaman qala salamun fama labitha an ja'a bi'ijlin hanin falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhim nakirahum wa awjasa minhum khifah qala
qalu la takhaf inna ursilna ila qaumin lut. Surah Hud ayat 69-70. Dan para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim. Di sini juga kita ada satu benda kita belajar. Kita cuba tengok dalam ayat Quran Allah guna perkataan walaqad ja'a rusulana, walaqad ja'a rusuluna. Dia tak kata walaqad ja'a malaikatuna. Dia tidak kata datanglah malaikat kami. Dia guna telah datanglah rasul kami. Bermakna malaikat itu satu bahasa. Apa makna malaikat? Malaikat bermakna rusul, utusan. Malaikat bermakna utusan. Malaikat bermakna yang dikirim, makhluk yang dihantar. Malaikat ini utusan Allah, sangat utusan. Pasal itu di antara Allah dengan para Nabi ada utusan malaikat. Jadi kalau orang tanya pada kita apa makna malaikat, kita kata makna malaikat utusan, orang yang dihantar oleh Allah, makhluk yang dijadikan kerja dia untuk dihantar ke sana ke sini. Tapi kalau nak kata postman tak layak lah. Postman ni hamba orang kan, mereka bukan postman, tetapi dia utusan Allah. Dan para utusan kami, bahawa itu terjemahan para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa khabar gembira. Mereka mengucap salaman, selamat. Ibrahim menjawab salamun, selamat atas kamu juga. Maka tidak lama kemudian Ibrahim mengunyahkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamah, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka malaikat berkata, jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Menunjukkan malaikat tidak makan. Malaikat nak pergi ke Jordan, dia singgah dekat Ibrahim sahaja. Dia singgah dekat Ibrahim. Maka dia ziarah. Tengok malaikat memuliakan para Nabi. Malaikat ziarah para Nabi. Seingat saya, dalam dunia ni ada dua mazhab menghina para Nabi. Satu mazhab Yahudi mensifatkan Nabi Daud kaki perempuan, kaki mutiara. Dia sifatkan Daud dalam dia punya Old Testament dengan dia punya New Testament itu. Daud ini seorang perokok. Daud ini berzina di tengah-tengah jalan dan dilihat oleh orang, dan kaki minum arak. Dalam dunia ini Yahudi mensifatkan Daud dengan sifat itu. Yahudi mensifatkan Muhammad dengan sifatnya sangat ucap, seperti yang kita tengok di dalam dalam filem 13 minit itu yang menghina Nabi Muhammad. Dia mensifatkan Nabi Muhammad seorang Nabi dengan perbuatan itu. Nabi Sulaiman dia sifatkan sebagai orang yang ada sakit baki, wangi bapa, tidak adil, kejam sangat. Kemudian yang kedua, mazhab yang kita tengok menghina para Nabi adalah Syiah. Apa kata Syiah tentang Adam? Syiah kata Adam ini adalah Nabi yang pernah dengan cemburu kepada Imam 12. Pasal itu Allah buang itu. Bila dia terima Imam 12, baru Allah terima 12. Itulah dia sifatkan Nabi. Kenapa Allah benarkan ikan telan Yunus kalau Yunus kekasih Allah? Sebab Yunus ada iri hati dengan Ali bin Abi Thalib. Diperlihatkan kelebihan Imam 12. Ali adalah imam yang pertama dalam persenarai Imam 12. Maka Yunus buruk, maka Allah buang dia ke dalam laut biar ikan telan dia. Kalau dia tidak menerima Imam 12, dia akan kekal dalam perut ikan. Tapi dia terima, dia bertawar. Inilah orang yang telah mensifatkan para Nabi dengan sifat-sifat yang tidak ada. Yahudi bukan kata para Nabi, bahkan malaikat itu dimusuhi malaikat Jibril, Mikail, dimusuhi. Nanti kita akan jumpa ayatnya. Dimusuhi. Subhanallah. Malaikat memuliakan para Nabi. Jadi macam mana kita nak terima Yahudi? Macam mana Yahudi nak terima kita? Yahudi nak terima kita macam mana, ikhwan?
kita memuliakan para anbiya. Bahkan awal-awal surah Al-Baqarah bercakap hubungan kita dengan Nabi dulu tentang ma unzila ilaihim min qablik. Kamu kena beriman dengan apa yang kami turunkan kepada Nabi dulu Muhammad, dan kepada apa yang kami turunkan kepada engkau. La nufarriqu baina ahadin minhum. Tak ada beza engkau dan Nabi dulu, kesemuanya kekasih dan utusan kami. Isa adalah Nabi orang Islam, bukan Nabi orang Kristian. Isa adalah Nabi orang Islam. La nufarriqu baina ahadin minhum. Satu pun tidak kami beza-bezakan. Cuma setiap Nabi itu ada cabaran pada zaman dia, pada tempat dia, pada kaum dia. Itu sahaja yang membezakan. Seluruh para Nabi adalah utusan dan kekasih Allah. Maka malaikat ziarah Nabi Ibrahim masa nak pergi mana? Masa nak pergi membawa perintah Allah kepada kaum Nabi Lut nak di Jahannam ke kapur tu. Dia singgah. Bila dia singgah dengan wajah manusia. Dia singgah dengan wajah manusia. Malaikat boleh menjelma. Dalam hadis Jibril, hadis Umar Al-Khattab, Bukhari dan Muslim, malaikat menjelma sebagai manusia, mengajar iman, Islam dan ihsan pada Nabi. Sampai Umar kata, hebat orang ni. Aku tengok dia, aku tahu dah hebat dia. Tak ada tanda safar, rambut hitam lekat, baju putih elok. Siapa orang ini? Nabi kata, itu Jibril. Dia mengajak kamu sama. Memuliakan. Para sahabat melihat malaikat dalam jemaah dia. Subhanallah. Maka malaikat tak makan di rumah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak tahu malaikat. Tengok, ini satu ilmu kita belajar, bahawa para Nabi juga tidak mengetahui benda lain melainkan apa yang Allah wahyu. Lebih-lebih kalau Nabi itu dah mati. Lebih-lebih kalau Nabi itu dah mati, lagi dia tak tahu benda lain. Lagi dia tak tahu benda lain. Di mana kita tahu? Itu adalah hadis Imam Muslim. Kita baca bab wudu, menyebut tentang esok Nabi akan tunggu kita nak bagi minum air kolam. Tiba-tiba malaikat kata jangan bagi. Mereka ini badalu, orang-orang yang meninggalkan ajaran kamu setelah kamu wafat Muhammad. Nabi tengok-tengok, Nabi kata sumpah, binasalah kamu. Kenapa malaikat kata kamu tak tahu mereka meninggalkan ajaran kamu? Kalau Nabi tahu apa yang berlaku dalam dunia, Nabi takkan Nabi nak bagi minum. Maka di situ ada dalil. Apabila Nabi itu mati, dia tak tahu apa. Dia duduk di sana, dia rehat di sana. Nabi kita Muhammad dalam hadis Abi Dawud, dia pun tak tahu siapa selawat kat dia. Mereka kiriman daripada malaikat dan Allah sampaikan pada dia. Baru dia tahu. Maka kita tidak boleh berhubung dengan para Nabi dan malaikat dengan sifat rububiyah. Tidak boleh. Tidak boleh kita kata kita pergi ke makam Nabi, kita kata ya Rasulullah, Nabi cakap muka kita. Tidak boleh. Nabi hanya tahu orang yang menyampaikan salam sahaja. Lebih tidak. Jangan berdoa. Kalau kita berdoa kepada makam Nabi, kita telah beri sifat rububiyah pada Nabi, dan ini adalah kesalahan yang besar dalam akidah. Tidak boleh. Demikian malaikat. Mereka hebat. Mereka dimuliakan oleh Allah, penciptaannya, sifatnya, pemutakannya, fiziknya Allah muliakan. Tapi mereka tidak ada sifat rububiyah. Tidak boleh berkata ya Allah makbulkan doa aku dengan berkat malaikat. Tidak boleh. Maka kerana itu ikhwatul iman, Tuhan kita nak menjelaskan sifat-sifat malaikat. Tentang ketaatan para malaikat, Allah Ta'ala berfirman, wa min indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsiruna yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, mereka tidak angkuh untuk beribadah kepadanya, dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada berhenti-henti. Allah. Antum tengok Allah memiliki semua ini. Apa yang kita ada, Tuhan? Kita dah sihat berapa kali kita tasbih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Nabi Muhammad 75 ke 100. Kita jangan tanya yang tak mengaji. Kita tak mengaji. Istighfar kita berapa kali? Tasbih-tasbih yang lain, Allah kata perbanyak. Ingat apa? Ujian kuat, cobaan kuat, kita kuat dengan Allah. Wasta'inu bisabri wassalam. Minta tolong pada Allah dengan sabar dan sembahyang.
Kita kena padukan iman, campur sabar, campur doa, campur zikir, campur tilawatul Quran, campur istiqamah. Yang jadi ubat bil kita celah untuk menjalankan kehidupan. Inilah yang memajukan kehidupan kita, ikhwan. Bukan ubat, sabar. Iman, campur sabar, campur doa, campur salat, campur keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, istiqamah. Inilah yang berjalan dan membangunkan kehidupan ini. Tetapi malam ini kita baca subhanallah, wa min indahu, dan daripada sisi Allah Ta'ala itu. Apa yang ada di sisi Allah Ta'ala itu, dia ada malaikat. Macam mana malaikat? La yastakbiruna na'an ibadati. Malaikat tidak pernah sombong untuk ibadat Allah. Masya Allah. Kalau ada orang tak mau sembahyang, Tuhan tu dia. Ada orang tak mau puasa, Tuhan tu dia. Ada orang tak mau tujuh aurat, Tuhan ada tu dia. Tak ada apa pasal wa indahu, di sisinya itu ada malaikat la yastakbiruna an ibadati, tidak pernah angkuh untuk taat kepada dia. Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah. Wa la yastahsiruna bima taqulu junub. Kita tengok je dah ni. Kita dah subhanallah dia menguap. Bila nak terus ni. Allahu akbar. Pun demikian Allah masih nak bagi pahala. Allahu akbar. Di mana manusia nak menyatakan Allah itu zalim, tidak ada wujud. Selalunya kita baca Quran, kita sedar-sedar Quran tidak ada. Bila nak boleh nak, dia pun lost memory. Bila dia tidur, tak baca Quran, jaga-jaga lena, pun Allah masih nak bagi pahala. Tetapi Allah ada malaikat la yastahsiruna, tidak pernah jemu, tidak pernah boring, tidak pernah menguap untuk beribadah kepada Allah. Apa nilai kita, ikhwan? Apa nilai kita? Dah satu tak ada nilai. Kalau kita pergi angkuh balik kepada Tuhan, Tuhan gelap tengok kita. Tuhan gelap tengok kita. Tuhan gelap tengok kita. Dahlah mereka tak sombong, dia tak ada sifat jemu. Tengok pula, yusabbihuna al-laila wan-nahar. Tasbih mereka itu sentiasa siang dan malam, malam dan siang. Saat berjalan, minit berjalan, jam berjalan, bertukar menjadi sehari, tukar menjadi 2 hari. Setiap saat yang berjalan itu ada tasbih di sisi malaikat untuk Allah yang tidak putus-putus. Dan jumlah malaikat lebih dominan daripada jumlah manusia. Kita kata kita ibadat, oh kalau kita ibadatlah tempat dibesari. Tidak. Kalau kita tidak ibadat, siang malam pagi petang ada malaikat bertasbih kepada Allah. Jangan dibongkar dan disombongkan ibadat itu. Pun demikian, Allah masih nak bagi hujan kepada Allah. Allah masih nak pilih manusia untuk jadi khalifah. Masih pilih manusia sebagai pendekar ajaran dia. Masih nak memberi pahala dan pahala dan pahala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. La yafturun. Tengok, zikir itu, tasbih itu malam dan siang, la yafturun, tanpa henti. Allahu Akbar. Tanpa stop, non-stop. Berjalan tasbih itu, berjalan dan berjalan dan berjalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi apa kita nak kata itu? Apa kita nak kata pasal diri kita bila kita mengaji bab malaikat ni? Kita boleh kata apa? Astagfirullahaladzim. Ini kan makhluk-makhluk Allah yang kita tidak nampak. Kerana itu para ulama beritahu kepada kita wujudnya malaikat secara hakiki, bukan secara majazi. Apa dia? Wujudnya malaikat secara hakiki, bermakna malaikat itu memang ada dengan tabiat dia, bukan majazi, bukan simbolik. Hal itu siratal mustaqim, dia sudah kata simbolik. Sebenarnya bukan ada jambatan pun. Yang sirat mustaqim itu, sirat bermakna jalan lah. Daripada kubur kita berjalan pergi mahsyar, itu sirat lah. Bukan ada satu jambatan yang khas pun. Nanti hak malaikat pun nanti ada otak Mu'tazilah tahu tak falsafah ke, dia kata sebenarnya wujud malaikat itu bukan bermakna malaikat, tetapi dia mungkin kamera CCTV. Tuhan rakam. Bila Tuhan rakam diri kita, berarti kita rakam CCTV, lekat semua. Lekat semua. Angkat tangan. Kalau kita angkat tangan 20 darjah, gambar itu rakam 20 darjah. Tipu dah, apa dah.
Malaikat itu sebenarnya itu bukan malaikat, tapi rakaman Allah. Siapa kata demikian? Kata para ulama, dia kufur. Dia kufur. Kenapa? Kerana ikhwatul iman, wujudnya malaikat itu bukan majazi, wujudnya malaikat itu bukan simbolik, tetapi wujudnya malaikat itu sememangnya wujud. Ini Allah Ta'ala firmankan dalam surah An-Nisa ayat 136. Dalam An-Nisa 136 Allah firmankan, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesiapa yang tidak mempercayai Allah dan malaikatnya, dia tak percaya ada malaikat, dia memberi terjemahan baru kepada malaikat dan kitab-kitabnya dan rusulnya dan hari akhirat, maka dia seorang yang sesat. Yang sesat itu terlalu jauh. Dengan adanya ayat ini, para ulama telah ijma' wujudnya malaikat itu hakiki, hakikat dia. Maka siapa menolak malaikat dan dia memberi nafas baru terjemahan malaikat itu, maka dia kufur dengan ijma' kaum muslimin. Maka kerana itu ikhwan, tidak boleh ditolak wujudnya malaikat tersebut. Pasal dalam hadis Bukhari Nabi kata apa? Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kitabihi wa liqa'ihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Nabi sebut perkara ini di dalam hadis Imam Bukhari. Nabi kata iman, kau beriman dengan Allah, kau beriman dengan malaikat-malaikat, kau beriman dengan kitab-kitab, dengan bertemunya Allah kau kena beriman, dengan Rasul utusan kau kena beriman, kau kena beriman dengan hari kebangkitan, beriman dengan qadar baik dan qadar buruk, ketentuan Allah, ujian Allah, kadang-kadang ujian baik, kadang-kadang ujian buruk. Ujian itu Allah tentukan, kau mesti beriman. Maka percaya kita dengan malaikat itu dikaitkan dengan iman. Ikhwatul iman, cuba tengok, malaikat berjumlah sangat banyak dan tidak ada yang dapat menghitung kecuali Allah Subhanallah. Banyak mana malaikat, wallahu ta'ala alam, tetapi dia dominan. Makhluk Allah yang paling dominan adalah malaikat. Dalam hadis Bukhari, dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Malik bin Sya'ad tentang kisah Mi'raj Nabi SAW, bahawa Allah telah memperlihatkan Baitul Ma'mur, Al-Baitul Ma'mur di langit kepada Nabi SAW. Tempat itu setiap hari didatangi oleh 70,000 malaikat untuk mengerjakan salat di sana. Setiap kali mereka keluar dari tempat itu, mereka tidak kembali lagi. Subhanallah. Dalam peristiwa Mi'raj, Nabi tengok Baitul Ma'mur, satu rumah yang penuh dengan kemakmuran. Pasal apa? Dipenuhi dengan ibadah kepada Allah. Baitul Ma'mur. Malaikat 70,000 masuk. 70,000 masuk ni dia tak keluar dah. 70,000 yang baru masuk. Keluar dia tak main dah. 70,000 yang baru pula. Sentiasa dipenuhi. Jadi di situ saja berapa banyak malaikat. Subhanallah. Subhanallah. Kerana nanti ikhwan dahsyat. Cakap pasal malaikat ni dahsyat. Makhluk Allah yang sangat luar biasa. Iman kepada malaikat mengandungi 4 unsur. Bila disebut iman pada malaikat, dia kata ada 4 perkara perlu kita ingat. Satu, mengimani wujudnya malaikat. Mengimani wujudnya malaikat. Apa dia? Kita kata beriman kepada malaikat, kita kena mengakui wujudnya malaikat seperti mana Allah cerita. Allah cerita malaikat ada sayap. Ya, ada sayap. Allah cerita malaikat tak makan, tak minum. Ya, tak makan, tak minum. Allah cerita malaikatnya ada di seluruh tempat dan ada tugas dia. Ya, begitu. Allah cerita malaikat dijadikan daripada cahaya. Ya, dari cahaya. Maka kita beriman wujudnya malaikat seperti mana Allah wujud dan seperti mana Allah sifatkan. Lebih tak kurang. Dan kita tahu malaikat itu datang kepada para rasul. Seperti kita baca ayat Quran ini.
Malaikat itu pernah dilihat oleh para sahabat. Ya, begitulah kita wujudkan mereka dengan sifat-sifat kebaikan, dengan sifat-sifat kebaikan. Macam kan orang sifat malaikat itu siapa dia? Malaikat itu ada menjelma sebagai satu orang yang selekeh minta sedekah. Agak-agak bersesuaian dengan sifat malaikat. Malaikat meminta sedekah. Itu dia minta sedekah dah, semua-semua dia hilang. Sepatutnya dia membagi sedekah. Dia malaikat. Subhanallah. Mungkin dia, mungkin tidak. Tetapi malaikat tak boleh disifatkan dengan sifat-sifat yang tak sempurna. Dalam bulan puasa, dia buka pintu rumah dia, ada satu orang kaki dia lembek, tangan dia lembek, dia melincing, kuku pun panjang, hitam-hitam, minta potong, minta sedekah. Maka dia kata, saya pun tak tahu nak bagi apa, pasal bulan puasa. Saya tengok dia, saya ambil RM20 bagi dia. Tiba-tiba saya bagi kat dia, saya pun balik, hilang dia. Hilang orang. Bukan kata berani badan, berani buka. Pasal telefon bunyi, berani buka. Berani balik tak pandang, dia hilang. Tetapi dia meninggalkan satu batu. Cantik batu, hijau. Boleh buat batu cincin. Maka saya buat batu cincin pakai. Duduk malam tu, tidur mimpi. Mimpi satu orang yang berjanggut panjang, putih, pakai jubah, pakai serban, pegang tongkat. Saya tengok tongkat tu pun saya kenal kayu pokok. Maka dia kata kepada saya, yang mai tadi itu adalah malaikat dan batu itu buatlah perubahan, bantulah orang Islam. Maka daripada saat itu saya pun ambil batu itu, kalau orang mai, saya celup masuk dalam air, saya baca Fatihah, bagi dia minum, sembuh demam-demam itu. Dia punya cerita, bukan cerita saya, dia punya cerita. Malaikat kan tu? Tidak. Bukan macam malaikat yang tak batu gila-gila. Tak. Itu hanya malaikat, itu hanya jin. Jin yang nak menipu manusia, berperanan sebagai malaikat, tipu daya iblis tersangat halus. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka tak betul, ini semua tidak betul. Seperti mana mimpi yang dikhutbahkan dalam masjid Padang Serai apa ni. Di mana-mana saya ceritakan, ini sangat penting ya, mimpi. Khatib menyampaikan khutbah, antum pergi ke internet, antum type lah khutbah Jumaat Masjid Padang Serai, boleh dengar lah khutbah tu 20 minit yang khutbah sebenarnya hari merdeka. Berani khatib itu menggunakan nama Nabi untuk menjayakan parti politik. Kononnya Nabi bersabda, pilihan raya akan datang, pilih parti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan gagah perkasa, dengan tidak ada rasa takut kepada Allah. Walhal Baginda sallallahu alaihi wasallam ketika memulakan khutbah, baginda membaca 3 ayat yang sangat dahsyat. Nabi nak berkhutbah, Nabi baca 3 ayat yang sangat dahsyat. Ayat apa? Ayat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi mulakan khutbah Nabi dengan ayat itu. Setelah Nabi baca innal hamdalillah, dia baca ayat ini supaya manusia takwa kepada Allah. Lepas tu bagi dia baca ayat pertama daripada surah An-Nisa, dan bagi dia baca ayat 70-72 daripada surah Al-Ahzab. Ketiga-tiga ayat ini mengajak manusia takwa kepada Allah. Paling dahsyat ayat yang ada dalam surah Al-Ahzab. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan bercakap benarlah kamu kata Allah. Wa qulu qawlan sadida, cakap benar. Apabila kamu cakap benar, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperelokkan amal-amal kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah akan ampun semua dosa kamu dengan kamu cakap benar. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, sesiapa yang taat kepada Allah dan utusannya, faqad faza fawzan 'azima, dia mendapat kemenangan yang sangat besar di sisi Allah. Lepas itu dalam khutbah Nabi, kita baca dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, Nabi ulang apa? Nabi ulang, usikum bi taqwallah, aku pesan kamu takut kepada Allah. Nabi pesan.
Apa makna takwa? Khatib beritahu kan, buat Allah suruh, tinggal banyak ajaran. Bagi penjelasan. Tiba-tiba khatib ini dia pesan orang bertakwa, dia tidak takwa kepada Allah. Dia berbohong kepada Nabi. Dia bohong. Dia kata Nabi telah datang dalam mimpi. Nabi bagi pesan, pilihan raya yang akan datang, pilih parti sekian-sekian. Kita kata begini, nak tanya sepatah, mimpi itu nak cari dalam sahih mana? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kan hadisnya ada sanad, ada matan. Rawi yang terakhir itu sebenarnya hadis ada sanad, ada matan, mana ada? Ada kata ni bukan hadis Bukhari, ini mimpi. Mimpi hadis kan? Mimpi hadis kan? Kalau mimpi hadis, agama belum sempurna. Semua orang boleh mimpi. Orang tarekat, tiap mana mimpi Nabi? Orang tarekat, dia ada amalan-amalan jumpa Nabi, iaitu bacalah inna a'tainakal kautsar sehari 1000 kali, berselawat sehari 1000 kali, buatlah 40 hari, hari ke-41 insya-Allah mimpi Nabi. Tapi dengan syarat orang tak risau. 40 hari. Jangan makan tepung Cina, jangan makan mie Cina, Cina, jangan makan. Makan orang Islam. Perbanyakkan puasa Isnin dengan Khamis. Tilawatul Quran. Inna a'tayna 1000 kali, selawat 1000 kali. Ini amalan khusus. Mimpi Nabi. Setiap kali mimpi Nabi, Nabi bagi batu geliga, Nabi bagi tasbih kayu kokak. Kalau itu terjadi dalam mimpi, maka firman Allah itu bohong. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama ada semua. Maka mimpi tidak ada hujah. Semua orang boleh mimpi. Dan semua mimpi, hatta mimpi ulama, bukan hujah di dalam agama. Apa dia hujah? Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Itu hujah. Tapi bagaimana khatib ini boleh mengambil mimpi sebagai hujah? Dan dia kata, Rasulullah SAW bersabda, pilihlah parti ini, sokonglah parti ini. Orang putih kata, how stupid you can be. How stupid you can be. Orang jadi bodoh. Bukan jadi bodoh. Bodoh tak mana lagi anak ini. Maka ini satu khutbah yang wajib kita perhati. Wajib kita perhati. Seperti kita tahu Pak Amir, jadi masjid itu apa fungsi dia buat, apa jawatan kuasa dia buat. Kalau jawatan kuasa pun jenis kata orang-orang, jadi tak tahu apa-apa, jadi tak tahu Quran, jadi tak tahu Sunnah, jadi tak tahu mimpi itu di mana tempatnya, di mana kedudukannya. Mimpi hanya mubasyirah. Bila hadis Imam Muslim, mubasyirah, khabar yang menyenangkan untuk orang secara pribadi. Nabi tak lagi cerita mimpi mereka kepada orang yang suka. Ini dia cerita, yang pertama bukan mimpi dia cerita mimpi orang lain. Dan macam mana dia tahu mimpi itu sahih? Berani betul lah manusia. Berani betul. Oh, dahsyat sikit. Kita saja cakap lah kan. Saja lah kita cakap ni pun tak betul juga kan. Kalau kita boleh jumpa Iblis lah, Iblis pun nak gerun dengan kita. Iblis kata aku tak cucu apa, tapi aku tak pernah kata. Nabi kata, Nabi kata berbuang dalam pertemuan. Oh, kita aku. Tapi tak betul lah kita kata tu. Tapi kalau kita nak selemparkan, boleh jadi macam tu. Boleh jadi macam tu. Sudahlah membaca hadis palsu. Baca adalah hadis Bukhari Muslim bab mimpi. Bagaimana Ibn Hajar Fasul bab mimpi. Orang yang bermimpi tidak selalu dia bercerita pada orang. Sunnah dia hanya cerita pada orang yang dipercayai. Bukan dia kumpul orang ramai-ramai, dia cerita. Tidak. Itu telah salah adab. Kerana akan melahirkan fitnah. Mimpi buruk tak boleh cerita ke orang, sebab dia akan jadi khalayan dalam kehidupan. Oh, patut jadi macam ni, semalam aku mimpi, patut semalam aku mimpi berkemian, rupanya hari ni ada mayat. Khurafat telah terjadi. Patutlah semalam aku mimpi jatuh tangga, rupanya hari ni aku kena tipu. Jangan. Ada kena-mengena. Nabi kata kalau mimpi syaitan, bangkit, duduk di sebelah kiri 3 kali, ambil syarat tu itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mohon perlindungan daripada Allah. Bacalah Al-Falaq, An-Nas,
Lepas tu buat tempat tidur. Nabi kata syaitan tidak akan mengorakkan kamu. Dan besok pagi jangan bercerita pasal mimpi itu. Dia habiskan. Kata itu saja. Katalah saya bercakap juga, jadi je. Tak dengar kan? Apa akan jadi? Antum yang dengar ni, atau cuba juga bang dengar. Maka dia akan dengar ke mana? Dengar tak dengar, sama banyak kan? Boleh tak jadi salah dengar terus ataupun dengar betul terus? Boleh tak jadi antara dua tu? Boleh jadikan, itulah mimpi. Itulah mimpi dan kebenaran. Kebenaran seperti seorang kata kawan yang kuat. Mimpi seperti orang senang cakap. Maka apabila kita nak percaya mimpi, dia seperti orang yang mengintai takdir antara dengar dan tak dengar sama banyak. Dan dia pasti akan mencerita sesuatu yang tidak benar. Itulah mimpi. Itulah mimpi. Apa terbang bunyi saya cakap juga. Maka yang bermasalahnya antum. Orang tu kata apa? Dengar dia kata macam orang mati. Tanya pula dia kata apa? Dia tu kata dia kata besok ada berduri. Pasal apa? Dia jadi lagu tu. Pasal kita cuba mendengar, kita cuba menegakkan kebenaran ketika suara kebenaran yang besar itu ada. Apa dia yang paling benar? Quran dan Sunnah adalah hujah. Tapi orang ini mimpi sebagai hujah. Maka dia menjadi orang yang tidak bertemu dengan kebenaran. Seperti mana suara kapal terbang dengan saya bercakap tadi. Maka antum menjadi mangsa dengar tak dengar sama. Itulah mimpi. Tidak boleh dijadikan sumber dalam hidup kita. Pasal itu yang betulnya apa? Yang betulnya bila suara kapal terbang tu kuat, saya diam. Tapi saya ada tak benda saya nak cakap? Ada. Antum ada tak benda nak dengar? Ada. Diam. Itu jauh lebih baik. Bila kita mimpi, ada tak benda kita nak percaya? Ada. Bila kita bercerita, ada tak benda orang nak dengar? Ada. Maka diam jauh lebih baik. Tapi bila kita cerita, jadi kita nak apa ni? Macam-macam tafsir. Macam-macam tafsir. Dengar dia kata apa? Antum betul kata, jangan masuk hati lain. Ada yang kata. Dia kata. Ada Rasulullah pun mengijarah kita. Allah, Masya Allah. Rasulullah suruh mengijarah kita. Wahai Nabi pun tak tahu. Kita baca dah hadis tadi. Orang tu munafik nak minum air kolam. Nabi tak tahu dia munafik. Antara munafik ni dengan sopan hati yang mana lebih Nabi perlu tahu. Munafik lah. Pun Nabi tak tahu. Sama malaikat kata Nabi sah. Mereka ini munafik Muhammad. Jangan mati dia minum. Terus Nabi kata suhqan, binasa dah apa. Pasal apa jadi lagu ni? Ini Nabi masuk dalam mimpi. Nabi beritahu pilihan raya dan kan Nabi SPR kan? Nabi jadi SPR dan pegawai kan? Maka saya demi Allah menyatakan mimpi itu adalah syaitan. Dan khatib yang berkhutbah yang saya dengar sendiri di dalam internet itu, khatib telah menyampaikan silsilah syaitan. Maka wajib itu. Maka apabila terlibat dengan silsilah syaitan, apa kata Nabi? Man kazzaba alayya muta'amidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas nama aku, walaupun dia sedang buat ibadat, kalau dia tidak bertaubat, satu tempat duduk dalam neraka sudah ada nama. Subhanallah, mesti dibetul. Mesti dibetul. Khutbah-khutbah seperti itu mesti dibetul. Mesti dibetul. Kalau antum dengar orang cerita pasal mimpi, kena beri tafsiran ahli sunnah. Beri tafsiran ahli sunnah, bukan tafsiran sufi dan tarekat. Oh Syiah, saya katakan Syiah ni ada banyak sumber dia. Seingat saya yang pernah saya baca dan melihat, dia ada 15 sumber hukum. Satu daripada sumber hukum yang paling tinggi adalah mimpi para imam. Mimpi para imam agar sumber hukum. Ahli sunnah, baik mazhab Syafi'i, baik mazhab Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, mimpi tidak ada peranan dalam hukum. Jangan berani mencerita mimpi kepada orang, melainkan orang yang kita percayai itu pun mimpi baik sahaja.
Dan dia amanah tidak menceritakan kepada siapa-siapa. Kalau saya rasa semalam saya bertemu dengan Rasulullah, saya jumpa Pak Amir. Saya kata, Pak Amir, semalam saya mimpi macam Rasulullah namanya. Tapi saya tak tahu lah cerita. Pasal apa Pak Amir? Orang kepercayaan. Orang kepercayaan. Pak Amir nak kata apa? Alhamdulillah, itu rezeki Allah bagi. Jangan ada tafsiran. Oh, ini makna dia. Syarat ayat puan mimpi. Dia kata Amir. Malam Jumaat, maka dia ada khurafat. Saya pun malam Jumaat, saya tidur Allah sikit nak mimpi Rasulullah. Dia telah mengkhususkan satu malam nak mimpi Nabi. Satu bid'ah telah berlaku di dalam amal. Maka bila orang cerita mimpi baik, apa kita kata? Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, itu kebaikan yang Allah kurniakan. Senang. Itu amanah orang yang mentakbirkan mimpi. Itu amanah orang yang mentakbirkan mimpi. Dia cerita mimpi buruk. Semalam saya mimpi buruk. Saya duduk pokok nyok jatuh kena kepala saya. Itu betul. Kita belajar mimpi daripada siapa dia? Daripada Sultan Aminah Rashid. Semalam beta mimpi apa tahu unta di atas muka dia. Kata ahli nujum, itu tandanya tuanku akan ditiba malam. Dia kata selantik unta tu tak berapa kena sipi. Kalau sipi maknanya tuan akan sakit. Sipi pun tidak. Jatuh pelepuk atas muka nisku, amat nisku. Itu tandanya dia kata nak mampus. Itu tafsiran mimpi yang betul. Tidak boleh itu buat begitu. Dia akan menduga cita kan. Tengok berapa sudah pensan derajat tu. Pensan derajat tu. Kerana tafsiran mimpi yang salah. Ini agama akan jadi kacau lebur. Apa? Kalau ada tafsiran mimpi sedemikian. Maka paling afdal, walaupun ulama mimpi Nabi, jangan bercerita kepada orang. Diamlah, itu kurnia daripada seseorang. Kalau nak ceritakan bini pun, pastikan mulut bini kita itu bukan mulut popek-popek. Nanti fitnah. Dia pergi rumah adik-adik dia, kata, kau tengok abang korun ya. Abang cerita korun, tak korun. Mimpi Nabi sudah terlalu. Sudah jalan fitnah. Ini bukan kebaikan, ini fitnah. Kau, abang mimpi Nabi. Mana kata dia cerita? Maka sejak mimpi itu kosong. Nak tengok buat macam mana. Masa mimpi Nabi pegang perut dia, turun kunci dia. Adik kita ni pula, dia cerita kat lelaki dia, Abang, lelaki kat mak mimpi suruh. Betul ni kau. Orang kata kalau musuh berkat, jom kita semua buat ayat sikit. Tengok, sudah berjalan kita. Anak menangis ke bunga-bunga, apa dia berhormat. Saya bagi mimpi Rasulullah, dia salam dengan Nabi. Ya Allah, salam dengan Puspawani boleh makan nasi dengan kiri. Salam Puspawani. Kira tangan tu dukung batang pun. Ini mimpi Rasulullah. Ya Rasulullah jangan mimpi, saya tak ada jadi dia. Salam lah, ya Allah. Kita yang mimpi Nabi tak tahu apa. Tapi orang yang salah dengan kita kerana kita cerita pada orang tak amanah, dia salah dengan kita dengan ada kasar di buruk. Inilah fitnah yang sangat besar kena masuk dalam akidah Muslim. Hati-hati itu. Cerita pun kena tengok orang. Tak mahu cerita apa tu bermanfaat. Mainkan dosa yang kita nak tanggung. Tetapi saya yakin hati yang cerita itu, dia tidak akan rasa itu salah. Kalau salah dia cerita, dia tak cerita. Inilah menunjukkan kita tidak faham makna akidah ahli sunnah. Walaupun kita ustaz sekali, kita tak faham aliran ahli sunnah. Walaupun kita sedang mengajar akidah ahli sunnah, tak faham. Kalau faham, akan terpisahlah usul-usul Syiah dalam akidah, akan terpisahlah usul-usul Sufi dalam akidah. Tapi kerana tak faham, walaupun kita baca buku, saya mengajar apa? Akidah ahli sunnah, tapi nak tahu akidah apa dia mengaji, tengok dia cakap. Tengok apa dia percaya. Tengok apa amalan dia. Hingga buat apa? Buat kucing duit tapi mana? Nak pergi ziarah kubur. Jom kita pergi ziarah kubur. Keramat tu, keramat ni. Dia yang ziarah kubur tu mengajar buku
Akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Di mana ziarah kubur dalam akidah? Tak ada apa. Bukan ziarah kubur kali Isa, kubur kecuali. Untuk apa dia ziarah? Khas di Mesir nak tengok kubur Imam Syafi'i. Untuk apa? Itu percaya pula. Imam Syafi'i ditanam situ, seluruh orang yang diseksa tidak diseksa kerana ditanam Imam Syafi'i. Lalu itu orang boleh menyampaikan peringatan di Mesir. Orang Malaysia, Ustaz Malaysia boleh cakap itu. Masya Allah. Ngajak akidah Ahlussunnah, tapi tidak tahu apa itu Ahlussunnah. Ikhwatul iman, iman kepada malaikat mengandungi 4 unsur. InsyaAllah yang bagi itu kita sambung lagi akan datang. Terus saya ada 2-3 perkara tentang malaikat ini saya nak terangkan lagi. Iaitu bagaimana Allah bercerita tentang malaikat, kejadian malaikat. Tadi kita baca hadis malaikat dicipta daripada cahaya, tapi kita belum baca hadis lagi bagaimana hari Allah menciptakan malaikat. Hari Allah menciptakan malaikat, dan disebut dalam hadis Bukhari, hari apa malaikat diciptakan. Oh subhanallah, hari apa malaikat diciptakan, saja Allah sebut hari itu. Dan tidak begitu detail penciptaan malaikat dan penciptaan Adam. Dan kita juga nak tengok satu cerita yang kita katakan kait rapat dengan kita, cerita Harut dan Marut. Dikatakan 2 malaikat. Betulkah Harut dengan Marut ni buat taut? Kita nanti tengok mereka dikaitkan dengan malaikat. Maka kita kena mengaji akidah malaikat di sisi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita juga akan tengok dari satu bab, bolehkah buat nama anak dengan nama malaikat? Anak sahabat nama apa? Nama anak saya Muhammad Jibril. Muhammad Jibril. Boleh ke tak boleh Jibril itu menjadi nama? Nama apa anak sahabat? Nama anak saya Muhammad Zabaniyah. Cikgu sekolah nak panggil petang Zabaniyah. Bolehkah buat nama-nama begitu? Nanti kita akan tengok 2 bab. Lagi sikit dan sajalah kita tinggal bagi supaya berbaki untuk kita. Dan betulkah orang kait dengan 10 tugas malaikat itu? Ada 10 malaikat yang menjadi kepala bagi malaikat lain. Israfil kerja ada begini, Mikail kerja. Betulkah benda itu? Kalau betul, di mana dalilnya? Kalau tak betul, macam mana nak selesaikan bahasa? Tapi jangan tanya sekarang, tunggu pada masa yang akan datang. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Ada soalan dah saya bab malaikat ni? Ada soalan ni, Ustaz nanti pun boleh makan. Ada soalan ni? Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rashada.